Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Mazli. Hari ini saya akan mengumpaskan 3 perkara tentang kesusastraan Melayu. Yang pertama, saya akan menguraikan tarikh, jenis, bentuk dan ciri-ciri kesusastraan Melayu. Dan yang kedua, fungsi kesusastraan Melayu dalam aspek hiburan, pendidikan, dakwah dan kritikan. Dan terakhir sekali, manifestasikan akal budi dalam sebuah pantun, syair, sloka dan gurindam. Baiklah, pertama sekali, kesusastraan merupakan satu bentuk ciptaan yang disampaikan melalui bahasa. Perkataan kesusastraan ini juga terbentuk daripada perkataan Sanskrit, iaitu susastra, yang bermaksud huruf atau buku indah. Perkataan literature merupakan perkataan dalam bahasa Inggeris, iaitu sama erti dengan kesusastraan dalam bahasa Melayu. Baiklah, saya akan menerangkan tentang apa itu sastra. Sastra ini merupakan satu seni yang indah dan juga satu seni bahasa. Ia juga diungkapkan dalam spontan daripada perasaan yang mendalam. Saya akan pecahkan definisi kesusastraan ini kepada dua bentuk, iaitu sastra dan juga fikiran. Sastra merupakan ekspresi fikiran melalui medium bahasa. Bagi maksud fikiran, ia merupakan idea-idea, pandangan, perasaan, pemikiran dan semua kegiatan mental manusia. Sastra juga merupakan inspirasi kehidupan manusia yang diserlahkan dalam sebuah karya tulisan yang indah. Dalam sastra mempunyai dua jenis, iaitu puisi dan prosa. Pertama, puisi tradisional yang mempunyai dua bentuk, iaitu sastra rakyat dan sastra istana. Kita beralih ke puisi tradisional. Puisi ini mempunyai pantun, gurindam, syair dan sloka. Dan terakhir sekali, puisi moden yang hanya mempunyai sajak sahaja. Seterusnya, kita beralih kepada fungsi kesusastraan. Terdapat 4 fungsi kesusastraan yang akan dikupaskan satu persatu. Fungsi sastra yang pertama iaitu hiburan. Ia berfungsi sebagai membelai emosi pembaca, mengungkap keindahan kata-kata, mempunyai irama dan rentak tersusun dan juga lucu. Kedua iaitu pendidikan. Ia memberikan pengajaran, nasihat dan mendidik serta memberikan kesedaran kepada pendengar dan juga pembaca. Apa yang contoh saya boleh bagi iaitu cerita Sang Kancil dan Sang Buaya yang banyak memberikan pengajaran, iaitu kancil yang bijak yang dapat memanipulasikan buaya agar tidak dimakan olehnya. Ketiga, iaitu dakwah. Dakwah memberikan mesej agar berbuat baik, mengamalkan syariat Islam dan menghindarkan perkara yang mungkar. Contohnya, Gurindam 12 yang memberikan pelbagai mesej berkenaan agama. Dan yang terakhir sekali, kritika sosial. Kritika sosial ini amat menekankan kepada sastra sebagai rakaman kehidupan seharian daripada pelbagai dimensi. Sastra juga merakamkan kejadian realiti dalam kehidupan manusia. Selain itu, masyarakat dan kehidupan adalah saling berkait serta mempengaruhi tindakan, tata tersilap dengan tujuan menegur dengan mengkritik. Kami berkesempatan untuk menempual seorang sastrawan yang tidak asing dalam dunia kesusastraan Melayu. Tidak asing bagi kita iaitu Dr. Ashraf bin Zailani. Beliau merupakan anak kelahiran Johor dan mendapat pelbagai anugerah dan pengiktirafan dalam bidang kesusastraan. Apabila kita bercakap berkenaan pantun merupakan karangan berangkap terbentuk secara berpasangan dan jumlah barisnya adalah baris segenap. Tiap-tiap serangkap ada unit membayang dan maksud seterima AB. Tiap rangkap dapat menekankan keseluruhan idea dan juga terdapat satu contoh pantun yang saya dapat iaitu bukan mudah berladang padi, ladang padi wajib dibakar. Bukan mudah berhutang janji, hutang janji wajib dibayar. Berdasarkan pembayang yang disebutkan tadi, pada baris pertama kita dapat lihat bukan mudah berladang padi. Tidak asing bagi rakyat Malaysia berkenaan makanan ruji harian kita iaitu nasi, iaitu beras. Padi ini merupakan makanan ruji orang Melayu, disuguhkan melalui pertanian. Proses penghasilan beras ni amat sukar kerana mengambil masa selama 110 hingga 125 hari untuk mendapatkan hasil butuh tinggi dan juga boleh dimakan. Seterusnya, padi juga tidak mudah untuk disemai kerana ada berbagai faktor yang kita dapat lihat yang perlu diteliti secara baik agar beras yang terhasil bukan beras yang rosak. Pada baris kedua, kita dapat lihat bahawa ladang padi wajib dibakar. Menerangkan tentang sawah padi mestilah dibakar selepas dituai, tidak kira beras yang terhasil itu bagus ataupun tidak. Hal ini kerana penanaman seterusnya tidak akan menjejaskan kualiti yang dihasilkan dan dapat disemai dengan baik. Kita masuk ke baris maksud iaitu baris ketiga. Bukan mudah berhutang janji. Baris ini dapat menerangkan tentang hutang ini merupakan satu barang yang tertunggak yang daripada pembayaran serta-merta. Namun hutang janji ini berbeza sikit dengan hutang wang. Pihak yang berjanji ini perlulah mengikat sama ada janji yang ditaburkan itu boleh dilaksanakan ataupun tidak.
Demikian kita dapat lihat bahawa hutang janji ni tidak dapat elakkan daripada membayarnya kembali walaupun terpaksa berkadar harta ataupun nyawa. Bila kita bercakap tentang syair, syair ni merupakan satu puisi yang terdiri daripada 4 baris rakam. 5 pada akhir ialah sama ada A ataupun mempunyai sedikit variasi atau pertukaran. Keseluruhan rangkap syair ni memang merupakan maksud dan idea yang berurutan. Ada satu syair yang memang terkenal dalam kalangan masyarakat kita, iaitu syair perahu yang dicipta oleh Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri ni merupakan seorang penyair yang dipercayai lahir pada abad ke-16 di Barus atau Pancong, Sumatera Utara. Syair ni memang popular oleh hasil karya beliau, iaitu syair perahu yang menumpukan kepada pemikiran agama, iaitu ajaran tasawuf. Syair perahu ni memang melambangkan tubuh manusia sebagai perahu yang berlayar di lautan. Pelayaran yang dilakukan ini itu amat berbahaya. Jika manusia kuat berpegang kepada keyakinan Allah, maka dapat dicapai tahap yang melebur perbezaan antara Tuhan dan juga hamba-Nya. Syair ini memang merupakan simbolik terhadap manusia yang mencari dan menuju kepada Tuhan. Syair ini memang mengibaratkan dengan perjalanan di tengah lautan yang bekal utamanya tidak lain tidak bukan kepada keyakinan kepada Allah. Apa yang kita dapat lihat daripada aspek akal budi, penulis memang mencipta syair ini bertujuan untuk membetulkan perjalanan hidup manusia di dunia ini demi kesejahteraan hidup di akhirat. Selain itu, penulis memang mengingatkan kita untuk sentiasa berfikir demi memperbetulkan iman. Iman yang mantap dan juga jalan tauhid yang benar dapat membantu kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Ombak dan ikan yang diterangkan oleh penulis adalah sesuatu cabaran dan halangan. Jika seseorang itu tidak teguh kepada pendirian atau tidak tahan dengan cabaran yang dihadapinya, maka yang kita usahakan itu akan sia-sia sahaja. Slok Pakadu. Aduhai malam pakado, ayamnya menangkap tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Hai mudik menungkah surut, hilir menungkah pasang. Ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Sebenarnya, sloka Pak Kaduk ni ditulis dan dipersembahkan bertujuan untuk memberi hiburan dan jenaka di samping memberikan pesanan di balik sloka yang disampaikan serta marka tersebut kepada pendengar. Pak Kaduk merupakan seorang yang tidak berfikir sebenarnya ketika melakukan keputusan. Dia juga sanggup berjudi dan mempertaruhkan ayamnya demi duit dan harta sehingga mengakibatkan kampungnya digadaikan. Terdapat pelbagai sikap negatif yang ditonjolkan dalam sloka Pak Kaduk ni, memberikan pengajaran kepada masyarakat yang membaca dan mendengarnya agar dapat mengelakkan diri daripada menjadi seorang yang rugi daripada segala aspek. Aspek akal budi yang kita dapat lihat bila pengarang itu sendiri mengkritik sikap tidak memberikan faedah kepada orang lain. Penceritaan sloka yang disampaikan yang amat menyindir dan mengkritik tentang sikap sebahagian daripada masyarakat Melayu yang bersifat negatif. Pak Kaduk ni memang menceritakan sikap keturunan Melayu yang diberikan teguran supaya berubah ke arah yang lebih baik. Namun Pak Kaduk ni memang mengendahkannya. Gaya bahasa yang ditonjolkan dalam sloka Pak Kaduk ni ialah metafora. Contohlah, mudik menongkah surut, hilir menongkah pasang. Selain itu, aliterasi sebagai contohnya, ayamnya menang, kampungnya tergadai. Terdapat pengulangan konsonan iaitu konsonan N. Di samping itu, terdapat gaya bahasa iaitu asonansi sebagai contoh, aduhai malam pakado. Di situ terdapat pengulangan vokal A. Cara yang kita dapat lihat dalam sloka Pak Kaduk ni, kita fikirlah terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri. Setiap tindakan yang dilakukan jika kita tersilap langkah dapat memakan diri sendiri kita. Seterusnya, kita akan masuk ke Gurindam, iaitu Gurindam 12. Bila kita bercakap tentang Gurindam ini merupakan puisi yang tidak tentu bentuknya. Biasanya Gurindam ni terbentuk dalam bentuk terikat yang terdiri daripada 2 baris rangkap dan mengandungi 3 ataupun 6 patah perkataan dalam sebaris. Gurindam diubah dalam bahasa indah untuk dinyanyikan bagi tujuan hiburan. Gurindam tidak dituturkan secara meluas dan
Terdapat satu contoh gurindam yang sangat terkenal di antara kalangan masyarakat kita, iaitu gurindam 12. Akal budi pada fasal 1 ni, pengarang menjelaskan bahawa bila hidup tidak mengenal agama iaitu Tuhanlah, maka hidupnya akan menjadi sia-sia tanpa ada tujuan. Hal ini dapat menyebabkan kegusaran dan kegelisahan terhadap seseorang. Bila kita mengenal yang empat, iaitu berkait dengan ajaran tasawuf, iaitu syariat, marifat, tarikat dan hakikat. Jika seseorang itu mengenal dan berpegang yang empat, maka hidupnya menjadi terang tanpa adanya was-was. Bukan nilai pendidikan, nilai agama, nilai sosial dan nilai moral serta nilai seni amat tinggi yang ditunjukkan oleh Raja Haji Ali dalam gurindam 12 fasa 1 ini. Bagi orang yang mengenal Allah, kita dapat membezakan antara perintah dan juga larangannya. Manusia yang leka dengan dunia ini sebenarnya mereka dalam kerugian kerana tidak menyedari dunia ini adalah fana sahaja. Perbincangan akal budi masyarakat Melayu juga kita dapat lihat dalam konteks falsafah dan pemikiran dalam puisi tersebut. Falsafah yang terkandung dalam gurindam 12 ni membincangkan pelbagai persoalan dalam kehidupan manusia. Setiap pasal yang ditulis oleh Raja Haji Ali amat menyentuh berkenaan kesedaran dalam jiwa masyarakat, serta dapat memainkan peranan penting dalam bentuk kepribadian insan yang mulia dan berlandaskan syariat Islam. Mengakhiri rancangan kita pada hari ini, saya dapat merumuskan bahawa sastra ini merupakan satu wadah bagi membentuk masyarakat Cendekia Melayu yang berestetika. Wajarlah kita untuk memelihara khazanah negara, warisan bangsa yang telah bertapak di tanah Melayu sekian lamanya. Oleh itu, kita sebagai pewaris bangsa perlulah bersatu padu dalam memelihara khazanah negara yang tak lapuk di hujan, tak lekang di pajas. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.